Subhanallah. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda'u biqira'atil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita bertemu di alam maya, iaitu di dalam platform Facebook group khusus untuk kita sama-sama berkongsi, iaitu berkaitan tentang tadabbur Al-Quran. Jadi saya kira semua yang serta ini semua dalam keadaan sihat, mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan sihat, dan juga kita doakan kepada sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang mungkin waktu ini ditimpa kesulitan, ditimpa penyakit. Kita doakan semoga mereka semua sihat dan sembuh daripada penyakit. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini insya-Allah seperti yang kita janji, kita akan mulakan tadabbur Al-Quran secara online, bermula daripada surah An-Naba. Surah An-Naba. Baik, saya kira semua dah download dan print out nota. Kalau tak download lagi takut tercicir. Ataupun kalau tak download pun mungkin kalau tak sempat sangat, boleh buka satu buku catatan, tapi yang khususlah jangan ambil kertas A4, takut dia hilang, melayang. Begitu. Kalau pun tampal bubuh dalam satu buku supaya tak hilang. Baik. Jadi saya kira semua ada nota. Macam saya ni, saya print out yang besar lah. Boleh juga ikut terpulang lah bagaimana nak print out, nak buat binding ke. Alhamdulillah, tak kisah. Jadi pertama sekali kita akan cuba kupas. Saya seingat saya dalam tempoh 1 jam ni barangkali mungkin tak sempat semua, mungkin sebahagian. Dan insya-Allah saya kira pada kali ini kita cuba untuk tadabbur ayat 1 sampai 5 insya-Allah. Baik, perhatikan pada nota yang telah saya berikan. Kita lihat terlebih dahulu berkaitan tentang latar belakang surah. Latar belakang surah. Macam kita lah, kalau kenal seseorang ni, ataupun kita nak berkawan dengan seseorang, ataupun nak cari pasangan, kita kena tahu background, latar belakang. Sebab tu disebut tak kenal maka tak cinta. Maka hari ini kita nak bercinta dengan surah An-Naba. Nama surah iaitu An-Naba. Seperti mana yang tercatat dalam surah An-Naba ni, iaitu pada ayat yang kedua. Anin Naba'il Azim. Daripada ayat yang kedua tu,
anin naba'il azim. Baik, azim. Tuh. Jadi daripada kalimah yang terdapat pada ayat yang kedua tu, anin naba'il, an-naba' itu dijadikan nama surah. Baik. Adapun gitu merujuk kepada Hasyiah As-Sawi, iaitu syarah daripada kitab Tafsir Al-Jalalain, ada nama-nama lain, ada nama-nama lain. Di antaranya surah ni juga dikenali dengan surah Naba'il Azim, surah Naba'il Azim, iaitu merujuk kepada ayat yang kedua tu. Dan ada juga yang menyebut surah ini sebagaimana yang kita sebutkan, iaitu surah Amma. Dia ambil pangkal ayat tu. Ayat yang pertama, amma yatasaalun. Amma tu diambil kalimah amma tu juga dijadikan nama surah. Jadi ada tiga dah lah. Yang pertama surah An-Naba, yang kedua surah Naba'il Azim, yang ketiga surah Amma, dan yang keempat juga disebut dengan surah Amma yatasaalun. Jadi ada 4 nama lah. Adapun begitu, yang tercatat dalam mushaf ialah surah An-Naba. Apakah maksud An-Naba? Apakah maksud An-Naba? Jadi kalau kita cuba rujuk dalam kamus, kita akan menjumpai kalimah asal daripada perkataan An-Naba itu ialah daripada perkataan Naba'a. Kalimah An-Naba ni dia berasal daripada kalimah Naba'a, ataupun hamzah ni dia buh ke atas ni, macam tu. Naba'a, begitu. Naba'a ni maksudnya berita, ataupun juga sebut dengan maksud kisah ataupun khabar. Terjemahan dia ikut kesesuaian ayat lah. Tapi kalau ikut dari segi bahasanya, Naba' tu maksudnya berita, kisah. Itu dari segi bahasa. Cuma dia ada beza. Dia ada beza. Kalau kita sebut dengan maksud khabar, khabar pun berita juga. Kalau khabar pun maksudnya pun berita juga. Tetapi apa bezanya? Kalau An-Naba, dia adalah satu berita yang besar, bukan berita yang biasa-biasa. Dia adalah satu berita yang memberi impak, begitu. Dan surah ini mempunyai 40 ayat. Secara gambarannya, kalau kita buka mushaf waktu ni, surah ni ada 40 ayat. Dan surah ini sudah pastilah surah yang terkandung dalam kategori surah-surah Makkiyah. Surah-surah yang bila sebut Makkiyah ni, kita patut tahu macam mana kita nak nilai, nak ukur satu-satu surah tu dia surah Makkiyah ke Madaniyah. Kalau kita buka mushaf, kita akan menjumpai setiap surah tu dia ada tulis siap-siap. Surah Madaniyah, surah Makkiyah. Surah Madaniyah, surah Makkiyah, kan? Jadi bila sebut surah Makkiyah, maksudnya surah yang diturunkan di Mekah sebelum daripada peristiwa hijrah. Kalau surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan di Madinah selepas hijrah. Kenapa perlu kita sebutkan tentang garis masa sebelum hijrah dengan selepas hijrah? Sebab yang paling tepat ialah melibatkan masa. Ada juga surah yang diturunkan di Mekah tapi surah tu Madaniyah. Contoh surah An-Nasr, iaitu surah Iza Jaa Nasrullahi wal Fath, iaitu pada peristiwa Fathul Makkah. Surah itu kalau sekarang ni kita buka mushaf, cari surah An-Nasr, kita akan jumpa dia akan tulis Madaniyah, sedangkan diturunkan
turun di Mekah. Baik, maka di sini para ulama menyatakan bahawa untuk ukur sama ada surah itu Makkiyah ataupun Madaniyah, dia ada beberapa kriteria. Sama ada tempat, sama ada masa dan seumpamanya. Maka dalam mushaf disebut bahawa surah ini adalah surah Makkiyah. Sebab surah ini dia diturunkan di permulaan dakwah Nabi SAW. Kemudian pada nota saya juga telah meletakkan satu lagi kategori. Surah ini adalah termasuk dalam kategori surah mufassal. Baik. Bila kita sebut dalam Al-Quran, dia ada beberapa keadaan surah. Ada nama surah mufassal, ada surah Al-Mathani, ada surah As-Sab'u At-Tiwal. Itu semua kategori yang ulama kategorikan untuk apa ni? Untuk membezakan ataupun senang kata nak meletakkan satu-satu surah tu pada kelompok dia. Sebagai contoh, As-Sab'u At-Tiwal, maksud dia surah yang tergolong dalam 7 surah yang panjang. Maka di antara 7 surah yang panjang ni termasuklah surah Al-Baqarah, Ali Imran ataupun surah yang bilangannya ratusan, sama ada 150 ke atas begitu. Maka ulama telah meletakkan satu kelompok. Kemudian ada surah yang tergolong dalam kelompok surah Al-Mathani, iaitu surah yang mempunyai perkataan ataupun ayat yang diulang-ulang. Contoh, kita baca surah Ar-Rahman, apakah ayat yang diulang-ulang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Surah-surah macam ni dia masuk dalam satu kategori, nama dia Al-Mathani. Adapun surah ini, surah An-Naba ni, dia tergolong dalam satu kategori namanya mufassal. Mufassal ni kalau dia ambil daripada kalimah fassala, yufassilu, fassil. Kan mufassal ni maksudnya surah yang terpotong-potong daripada surah yang panjang, maka dipotong-potong begitu. Maka surah ni macam ni kita nak tahu? Senang je. Kalau kita buka dalam indeks kandungan surah ni, bermula surah Qaf sampailah surah An-Nas, semua surah tersebut termasuk dalam kategori surah mufassal. Termasuk dalam kategori surah mufassal. Baik, saya tulis untuk mudah faham. Daripada surah Qaf, di Q lah, sampailah surah An-Nas, yang ni dia termasuk dalam kategori suratul mufassal. Begitu. Surah mufassal. Okey. Baik. Jadi kalau contoh ada apa-apa persoalan, boleh je tanya di ruangan komen. InsyaAllah kalau saya tengok, saya beri jawapan. InsyaAllah. Kalau tak pun, selepas daripada kelas ni, boleh tanya di grup WhatsApp. InsyaAllah. Baik. Surah ini dia berada pada kedudukan surah ke-78 mengikut susunan mushaf, kan, daripada surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Naba ni. Surah An-Naba ni surah ke-78. Dan ianya juga adalah permulaan surah yang termasuk dalam juzuk ke-30. Sebab tu selalu kita sebut juzuk amma, merujuk kepada surah An-Naba yang pangkalnya dengan amma yatasaalun. Itu antara kisahnya, kenapa sebut surah ataupun juzuk amma. Dan kedudukan surah ni iaitu berada selepas surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat ni kita tak tadabbur lagi. Jadi nanti insya-Allah, sebab bila kita tadabbur Quran ni, kita akan mengaitkan dengan surah-surah yang lain. Bahkan sudah pasti kedudukan surah An-Naba selepas daripada surah Al-Mursalat ada kaitannya
Dan begitu juga surah yang berada selepas daripada surah An-Naba juga ada kaitan. Bahasa mudahnya, surah Al-Mursalat ada kaitan dengan surah An-Naba, dan begitu juga surah An-Naba ada kaitan dengan surah Al-Mursalat. Sama juga surah An-Naba ada kaitan dengan surah An-Nazi'at, iaitu yang akan berada selepas daripada surah An-Naba ini. Dan insya-Allah kita akan sama-sama tadabbur nanti. Dan surah ini dari segi garis masanya, sirahnya, iaitu satu surah yang diturunkan di permulaan dakwah Nabi di Mekah. Baik, begini, kalau kita pernah baca sirah Nabi, pada 3 tahun pertama kenabian, iaitu waktu Nabi di Mekah, 3 tahun pertama ni Nabi berdakwah secara sir, iaitu secara rahsia, bukan kepada semua orang, hanya kepada orang-orang yang tertentu sahaja yang mereka ini boleh menerima Islam. Sebab tu mereka hanya berkumpul di satu tempat je, iaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ini sejarah. Adapun begitu, bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah secara terang-terangan, maka pada waktu itu, yakni kalau ikutkan dia punya garis masanya, bermula pada penghujung tahun ketiga masuk tahun keempat kenabian itu, Nabi mula berdakwah secara jahar, iaitu secara terang-terangan. Itulah dia ada kisah yang bila mana Nabi SAW berdakwah kepada kaum kerabat Nabi. Sebab Nabi, Allah menyuruh kepada Nabi untuk berdakwah kepada orang terdekat dulu, kan? Di kalangan kerabat dulu. Maka itulah ada kisah waktu Nabi berada di Bukit Sofa, turunnya surah Al-Masad. Surah apa? Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ila akhir ayat. Kenapa surah ni diturunkan? Dia ada sebab. Sebabnya waktu Nabi himpunkan keluarga Nabi ni, kerabat-kerabat Nabi ni, Abu Lahab pun ada. Sebab Abu Lahab ni adalah bapa saudara Nabi SAW. Maka bila Nabi menyatakan apa yang Nabi sampaikan kepada mereka ini tentang Islam, tentang yang hakikat sebenarnya, maka apa kata Abu Lahab? Tabban laka. Abu Lahab kata kepada Nabi, celaka kau Muhammad. Apakah ini sebab engkau mengumpulkan kami di sini? Maka bila Abu Lahab buat begitu, maka turun ayat pertama. Sebab apa? Abu Lahab bukan hanya mengatakan kepada Nabi celaka, bahkan Abu Lahab mengambil batu melontarkan kepada Nabi, baling kepada Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Binasalah, musnahlah kedua-dua tangan Abu Lahab. Maka itu dari segi sudut dia punya sejarah dan sirahnya. Maka selepas itu banyak turun surah, mengikut kepada keadaan suasana yang berlaku kepada Nabi SAW, penentangan demi penentangan daripada orang kafir Quraisy disebabkan hasutan daripada Abu Lahab dan juga isterinya Ummu Jamil supaya menghalang dakwah Nabi SAW. Baik, ini adalah latar belakang surah. Saya kira kita dah masuk kepada surah An-Naba ni. Kita dah kenal dah sedikit. Jadi apakah yang kita nak pelajari pada waktu ini, khusus pada ayat pertama hingga ayat yang kelima? Lihat pada nota, isu utama surah ini menyebutkan tentang apa? Iaitu tentang penentangan dan persoalan golongan Arab Quraisy terhadap Nabi SAW berkaitan beberapa perkara. Yang pertama sekali tentang hari kiamat. Begitu juga tentang hari kebangkitan, Yaumul Ba'ath, ataupun hari keputusan, Yaumul Fasl. Kemudian juga mereka mempersoalkan tentang apa yang Nabi sampaikan kepada mereka, iaitu Al-Quran. Nabi baca ayat Quran, maka mereka tak pernah dengar ayat ni. Maka mereka pun pelik dan juga persoalkan apa dia yang Muhammad sampaikan ini, mengajak orang sekian. Kemudian di antara perkara yang menjadi buah mulut ataupun persoalan di kalangan orang Quraisy pada waktu itu ialah tentang kerasulan Nabi SAW.
Mereka tak percaya yang Nabi ni, Muhammad bin Abdullah ni jadi Rasul. Sebab dah turun-temurun berketurunan dah mereka ni, tak ada pun di kalangan mereka yang mengaku diri mereka ni Rasul. Itu di antara isu utama yang berlaku ketika mana surah ini diturunkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dah tahu background surah, kita dah tahu apa yang berlaku, dan kali ini kita nak baca akan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Naba, insya-Allah. Kita ambil sedikit kelapangan waktu pada pagi, pada waktu duha ini untuk sama-sama kita baca ayat pertama hingga ayat yang kelima. Insya-Allah kita baca sama-sama. Saya baca sekali, kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perhatikan satu persatu akan ayat-ayat yang terkandung dalam surah An-Naba ini. Bermula ayat yang pertama, lihat pada nota, amma yatasaalun. Maksudnya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Perhatikan pada kalimah ini, amma yatasaalun. Lihat dulu pada kalimah amma. Lihat dulu pada kalimah amma. Kalau kita tengok sepintas lalu, perhatikan amma. Begitu. Asal kalimah ni, asal kalimah amma ini sebenarnya dia yang jadi amma ni asal dia begini. Ada dua kalimah, an ditambah dengan ma. Ni an ma, ada dua kalimah kat situ tentang apa, tetapi hanya di kita panggil apa ya, penggunaan dia tu samalah juga kalau kita pernah baca kalimah fima ataupun bima. Dia hazafkan alif, patutnya selepas mim ada alif, tetapi dihazafkan, terus disambung, idghamkan an, nun mati pada an tersebut dengan mim. Jadi sebab tu kita sebut amma, tak bunyi an dah, sebab ada idgham masuk dengan huruf mim. Itu asal dia. Yang ni kita boleh rujuk dalam tafsir Al-Baghawi, kan? Dalam tafsir Al-Baghawi sebut kalimah an, amma yang kita baca tu asal dia ialah daripada dua kalimah, an dengan ma. An maksudnya tentang, ma maksudnya apa. Yatasaalun. Baik, perhatikan. Bila kita belajar Al-Quran, kita tak boleh lari daripada belajar bahasa Arab. Sebab Al-Quran ini satu-satunya bahasa yang mampu deliver keseluruhan maksud dengan terperinci mengikut kehendak Allah Ta'ala hanyalah bahasa Arab. Kalau tak percaya, belajar bahasa Arab. Jadi siapa yang ikut tadabbur Al-Quran ni, automatik dia dah belajar bahasa Arab sekali. Alhamdulillah, insya-Allah. Maka perhatikan pada kalimah yang berikutnya, yatasaalun. Kan? Lihat pada kalimah yatasaalun. Yatasaalun. Baik, perhatikan. Kalimah yatasaaluna ini asal dia ini saja. Tasaalu. Asal kalimah dia
tasa'alu. Baik. Kalau siapa pernah belajar bahasa Arab, mungkin dia dapat tangkap sikit lah. Tapi kita belajar hari ni, kalimah tasa'al ni, dia adalah mengikut kepada pola kata tafa'alu. Baik. Dalam kita belajar bahasa Arab, yang ni nama dia wazan. Tafa'al tu. Ada kalimah-kalimah yang menggunakan wazan ni, ataupun pola, ataupun pattern perkataan tu. Sebagai contoh, kita pernah jumpa kalimah taqatalu, ataupun kalimah takatsur, alhaakumut takatsur. Sama juga takatsur. Ataupun kalimah lain tabaya'u. Setiap kalimah yang menggunakan pola tafa'al ini, contoh macam tasa'alu ni, dia ada maksud saling. Dia ada maksud saling. Maksud saling ni ada dua pihak lah. A dengan B. Satu pihak A, satu pihak B. Contoh, kalau kita ambil kalimah tasa'al ni, ada dua orang yang saling soal menyoal. Kalau kita ambil dari sudut khitab ayat ni, mereka ni, orang Arab Quraisy ni, dia bertanya-tanya tentang apa? Muhammad cakap betul ke apa yang Muhammad kata tu? Kawan sebelah pun kata, aku rasa tak berbetul. Maka itu adalah merujuk kepada perbuatan yang diambil daripada pattern ataupun wazan tafa'al yang membawa fungsi kepada maksud saling. Sebab tu samalah juga kalau kita baca surah At-Takatsur itu, dia merujuk kepada perbuatan orang yang saling membanyak-banyakkan harta. Kenapa? Bila banyak harta, bagi orang Quraisy ni, siapa yang makin banyak, dia makin banyak harta, makin dimuliakan. Sebab tu dia pun sibuk kumpul harta. Baik. Tak apalah, kalau tak apa nak faham ni, nanti boleh tanya dekat dalam grup WhatsApp. InsyaAllah saya terangkan. Cuma kita nak jimat masa. Kalimah dia asalnya tasa'alu. Kalau fa'al mudhari' dia, perbuatan yang sedang berlaku, macam contoh dalam ayat ni, yatasa'aluna. Dia jadi yatasa'alu. Minta maaf, ni bukan tafa'alu ni, tafa'ala. Ni pun sama juga. Asal kalimah ni tasa'ala. Minta maaf. Yatasa'aluna. Okey. Kalau fa'al mudhari' dia yatasa'alu saja. Baik. Jadi dalam kaedah bahasa Arab, yang ni dia dalam bentuk past tense. Yang ni dalam bentuk present tense. Baik, maksudnya sedang berlaku. Ataupun akan berlaku. Jadi nak sebutnya, situasi bagi orang Arab Quraisy ni, mereka ni sentiasa dalam keadaan bersoal ataupun bertanya-tanya di antara mereka tentang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, merujuk kepada perkataan ini. Baik. Bukannya seorang, tetapi ramai. Macam mana nak tahu ramai? Sebab pada ayat ini, kalimah ini, dia ada tambah waw nun. Dalam bahasa Arab, bila ada kalimah yang tambah waw nun kat belakang ni, dia nak merujuk kepada maksud ramai. Ramai. Kan kita sebut muslimun, musyrikun, apa lagi? Munafikun. Okey, begitu. Itu dalam kaedah bahasa Arab lah. Okey, baik. Jadi cuba kita perhatikan kepada tafsir. Dalam nota saya ada masukkan sekali, iaitu saya rujuk kepada tafsir Al-Mukhtasar, iaitu tafsiran daripada Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid. Beliau menyebutkan tafsiran pada kalimah amma yatasaalun ini, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, kemudian mengkhabarkan kepada kaumnya tentang apa? Ini beberapa perkara yang disebutkan.
Yang pertama, Nabi sebut tentang keesaan Allah, kebangkitan setelah mati, membacakan kepada mereka akan ayat-ayat Al-Quran. Mereka kemudian saling bertanya satu sama lain. Tengok, saling bertanya di antara satu sama lain. Jadi apa yang mereka tanya ni? Apa yang terjadi dengan Muhammad? Dan apakah yang dihabarkannya itu? Maka Allah turunkan ayat ini. Maka ini juga disebut sebagai asbabun nuzul. Sebab surah ini diturunkan. Asbabun nuzul maksudnya sebab surah ini diturunkan. Bahasa mudahnya begini. Disebabkan orang-orang kafir Quraisy ni saling bersoal jawab tentang apa yang Nabi sampaikan itu, akhirnya Allah turunkan surah ni. Begitu maksud dia. Jadi satu situasi bila Nabi sebarkan dakwah kan, jadi dia dah sampai ke seluruh curug penduduk kota Mekah ni, semua tahu dah yang Nabi ni bawa ajaran baru. Jadi bila mereka dapat tahu Nabi bawa ajaran baru ni, mereka pun tertanya-tanya lah, apa yang disampaikan oleh Muhammad? Kenapa dia kata suruh tinggalkan sembahan berhala, sembah Tuhan yang Esa? Sebab bagi orang Arab Quraisy, Tuhan tu berbilang-bilang. Kan? Kalau kita tahu pun, bagi mereka ada Lata, Manna, Uzza, kemudian ada lagi nama-nama Tuhan lain, bintang pun jadi Tuhan mereka, jadi sembahan mereka. Jadi nak sebutnya kepada kita bahawa perkara ini mungkin tak dapat diterima oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Maka disebabkan itulah surah ini diturunkan, merujuk kepada ayat pertama dan ayat yang kedua. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Maka kita sambung pada ayat berikutnya. 'Anin naba'il 'azim, iaitu tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Baik, ini sambungan ayatnya. Kan ayat pertama tadi di dalam bentuk soalan tu, tentang apakah yang mereka saling bertanya-tanya. Sambungan ayat iaitu tentang berita yang besar, anin naba'il azim. Maka di sini cuba kita perhatikan kalimah naba'il azim. Apakah maksud naba'il azim? Maka kat sini ada beberapa tafsiran yang disebutkan di kalangan ulama, kan? Daripada maksud naba'il azim, dari segi maksud sebenarnya tak jadi masalah. Kita tahu, tengok pada Quran terjemahan, naba'il azim tu maksudnya berita besar. Tapi apa maksud sebenar? Allah tak sebut. Allah Ta'ala tak nyatakan apakah yang disampaikan itu. Baik, kita perhatikan pada ayat anin naba'il azim. Baik, maka saya rujuk beberapa tafsir. Di antaranya dalam tafsir Al-Baghawi menyebutkan maksud naba'il azim ini, yang pertamanya dia merujuk kepada Al-Quran. Ni yang disebut dalam tafsir Al-Baghawi. Kemudian yang kedua disebut tentang hari kebangkitan. Kalau ikut terjemahan, anin naba'il azim ni ialah tentang berita besar. Maka sebab tu kita perlukan kepada tafsiran ulama, sebab kita tak boleh nak tafsir berita besar tu apa, dia masih dalam bentuk yang umum. Maka bila rujuk kepada tafsir Al-Baghawi, beliau menyebut di antaranya ulama tafsir di kalangan tabi'in menyebut, ada yang mengatakan maksud naba'il azim itu Al-Quran. Ada juga yang menyebut naba'il azim itu adalah hari kebangkitan. Baik,
Maka di sini kalau kita perhatikan kalimah an-naba ni, kalimah an-naba ni disebut dalam Al-Quran sebanyak 29 kali. Kalimah an-naba tu disebut sebanyak 29 kali. Maka dalam banyak-banyak disebut kalimah an-naba tu, sama ada dalam kalimah naba'a, anba'a dan seumpamanya, kalimah tersebut ada di dalam ayat-ayat tertentu dia bawa maksud berita. Ada di kalangan ayat-ayat itu juga membawa maksud kepada maksud kisah. Sebagai contoh, semua ada Quran kan? Kalau semua ada Quran, sekarang ni cuba rujuk surah Al-Ma'idah, iaitu pada ayat ke-27. Surah Al-Ma'idah pada ayat ke-27. Dia nak bawa maksud kisah. Okey, saya dah tulis dah. Maka kalau siapa ada Quran boleh rujuk muka surat 112. Siapa ada Quran sekarang ni cuba rujuk muka surat 112. Okey, merujuk pada ayat ke-27 ya. Kita nak tengok pada kalimah naba tu, dia ambil daripada kalimah naba'a. Kalau siapa-siapa yang ada Quran boleh rujuk terus muka surat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba'a. Tengok kalimahnya, naba abnai adama bil haqqa id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak, ila akhir ayat. Baik, perhatikan pada maksud. Dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua-dua putera Adam. Tengok ya, ayat naba abnai Adam. Naba kat situ dia rujuk kepada maksud kisah. Ni. Jadi ada kalanya dia rujuk kepada maksud kisah. Dan begitu ada juga yang membawa maksud berita, seperti mana yang disebutkan dalam surah ini, disebutkan dengan maksud berita besar, naba'il azim kan. Jadi sebagai contohnya boleh rujuk pula surah Al-An'am pada ayat ke-34. Surah Al-An'am pada ayat 34, maksudnya adalah berita. Surah Al-An'am ayat ke-34, iaitu muka surat 131. Siapa ada Quran boleh lagi rujuk, iaitu muka surat 131. Baik, tak apa, saya bacakan. Kita rujuk terus pada kalimah dia pada ayat ke-34. Pada ayat ke-34 tu, yang akhir tu, ayat akhir tu, wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian daripada berita rasul-rasul itu. Baik, maka pada ayat ke-34 dalam surah Al-An'am, kalimah naba' ni dia bawa maksud berita, samalah seperti mana yang disebut dalam surah An-Naba ini, dia menyebut tentang berita. Cuma di sini kita boleh perhatikan sebagaimana yang disebutkan dalam tafsiran oleh Dr. Saleh Abdullah Humaid. Tafsiran ayat ini ialah Naba'il Azim itu berita yang agung, berita yang besar, iaitu Al-Quran. Seperti mana yang disebut dalam tafsir Al-Baghawi yang saya tulis tadi ni, Al-Quran salah satu maksudnya yang menghabarkan tentang keesaan Allah, menghabarkan tentang kebenaran Rasulullah, maksudnya
Nabi Muhammad itu sebagai seorang rasul, dan juga kejadian hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Jadi sebab itulah mereka saling berselisih tentang Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah sihir, ada yang mengatakan Al-Quran itu syair, ataupun ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah kisah dongeng orang-orang terdahulu. Maka kalau kita perhatikan sambungan ayatnya, alladzi hum fihi mukhtalifun, iaitu yang mereka perselisihkan tentang ini. Maka ayat ketiga ini dia nak menghuraikan ataupun menjelaskan pada ayat pertama dengan ayat yang kedua. Amma yatasaalun anin naba'il azim, tentang apa yang mereka saling bertanya-tanya tu, kan, iaitu tentang berita yang besar. Jadi penjelasannya iaitu dengan berita tadi ni, mereka ni jadi macam kalau kita tengok contohlah isu yang berlaku pada waktu ni, berita yang tergempar, katakan aksiden lah, aksiden bas dengan bas, katakan berita tu gempar, satu Malaysia tahu, kan, contohlah ni. Jadi esok pagi ni pergi pasar, pergi mall, pergi mana jumpa kawan-kawan, semua cerita benda yang sama. Itu istilahnya. Maka sama juga keadaan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Pergi mana-mana pun dia cerita benda yang sama. Muhammad ni apa dia bawa ni? Muhammad ni cerita pasal apa? Begitu. Jadi sebab itu ayat 3 ni sebut dengan jelas. Alladzi hum tu merujuk, ialah ganti nama yang merujuk kepada orang-orang Quraisy. Fihi mukhtalifun, perkara yang mereka perselisihkan. Maka masuk mukhtalifun kat sini dia ada pelbagai maksud. Mukhtalif ni dalam Quran disebut sebanyak 9 kali. Mukhtalif disebut sebanyak 9 kali. Asal kalimahnya mengambil daripada kalimah ikhtalafa. Kan, siapa pernah dengar kalimah khilaf? Khilaf tu maksudnya berselisih. Maka mukhtalif kat sini maksudnya mempersoalkan, memperlekehkan, iaitu mengejek, bahkan merendah-rendahkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kenapa jadi macam ni? Sebab bagi mereka benda ni mustahil, benda yang tak masuk akal. Sebab itu mereka mengatakan sedemikian. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Qurtubi menyebutkan maksud mukhtalif kat sini ialah ada seorang yang kata Muhammad kata tu betul lah, dan seorang lagi kata tak betul. Maksudnya berselisih di kalangan mereka. Jadi perkara ini menjadi buah mulut di kalangan orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sambungan ayat, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian Allah ulang sekali lagi, sekali-kali tidak, mereka kelak akan mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Syekh Dr. Saleh dalam tafsirnya menyebutkan ayat ini adalah bantahan bagi mereka, yakni orang kafir Quraisy, iaitu yang mereka akan ketahui akibat dari pendustaan mereka, akibat daripada mereka menolak ayat-ayat Al-Quran, akibat daripada mereka tidak mempercayai akan apa yang diperkatakan oleh Nabi SAW, yang mana mereka ini akan mengetahuinya tidak lama lagi. Jadi Allah ulang bantahan ini sebagai bentuk taukid, iaitu penekanan dalam bantahannya. Baik, dekat sini saya nak cuba kita perincikan sedikit. Kalimah kalla, kalimah kalla ini kita akan jumpa hanya dalam surah-surah yang terkandung dalam surah Makkiyah sahaja. Surah Madaniyah tak ada kalimah ni. Kalla ni kalau sebut dalam tafsir Al-Baghawi menyebutkan iaitu kalimah yang merujuk kepada
nafi liqaulihim, penafian terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Saya'lamun, kelak mereka akan tahu. Ini adalah merujuk contoh macam ni lah. Kalau kita cerita sama-sama kita kan, mungkin kita beri amaran kat dia, kamu jangan pergi dekat tempat tu, bahaya, aku nampak kemarin ada ular besar kan. Jadi orang ni pun dia tak mau dengar cakap kita. Mungkin dia tengok kita ni masih muda ataupun orang luar, jadi dia kata aku tak percayalah kan. Jadi kita kata hang pergilah, nanti hang tahulah. Begitu istilahnya. Jadi akhirnya orang ni buat tak tahu dengan amaran ataupun nasihat kita ni, dia pergi, akhirnya barulah dia tahu betul rupanya yang kita kata. Sebab tu dia sebut saya'lamun. Dia dah betul fi'il mudhari'. Bila jumpa huruf sin tu, sin pada saya'lamun tu, dia bermaksud akan, iaitu nanti ni, tak lama lagi. Manakala kalau kita rujuk pula dalam tafsir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di sebut kalimah kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun ni, dia nak merujuk nanti kelak mereka tahu ni apabila ni, waktu apabila turunnya azab Allah Ta'ala di atas apa yang mereka dustakan. Maka kat sini ada dua maksud. Sama ada azab tersebut waktu di dunia, mungkin mati dalam peperangan, ataupun melihat sesuatu yang kita kata sebagai bentuk balasan daripada Allah, ataupun yang lambat sikit, iaitu ketika di akhirat kelak mereka akan dimasuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ayat ni dia dah bentuk dia ialah merujuk kepada tahdidun syadidun, iaitu ancaman berat, iaitu ancaman yang besar terhadap orang-orang yang tidak mempercayai ataupun yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita berada di penghujung kan, bila kita dah lihat kepada ayat, tengok kaedah bahasa yang digunakan, kemudian dah tahu kepada tafsiran, kita lihat kepada tadabburnya. Apa yang kita boleh ambil daripada surah ini? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tadabbur yang pertama cuba kita perhatikan. Ayat 1 sampai 5 ini, surah ini dimulakan dengan persoalan. Persoalan kat sini yang mana? Amma yatasaalun, tentang apakah yang mereka saling bersoal-soal itu. Baik. Soalan kat sini dia dalam bentuk kehairanan. Soalannya dalam bentuk kehairanan. Maksud soalan dalam bentuk kehairanan ni, maksudnya mereka sama-sama mereka ni, mereka duk heran. Betul ke ada hari kebangkitan ni? Macam kita, benda yang tak masuk akal. Betul ke kucing boleh terbang? Contohlah. Betul ke kucing boleh menyelam? Contoh macam tu. Jadi benda ni saling dipersoalkan dalam bentuk yang khairan. Betul ke apa yang disampaikan oleh Muhammad ni? Sedangkan mereka sendiri, orang Quraisy ni, yang mengangkat Nabi SAW ini sebagai Al-Amin, orang yang paling terpercaya, maka sudah pasti dia macam pelik lah, kenapa Muhammad ni bawa sesuatu yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Baik, dia dalam bentuk kehairanan. Maka sebenarnya kalau kita nak cuba melihat kepada, kita panggil apa, hukum alam lah, secara adat lah, biasanya kalaulah orang yang kita percaya, dia jangan kata dia kata, jangan kata dia ucap sesuatu, dia buat pun kita confirm betul dah dia buat ni. Tapi pelik tak kenapa orang-orang Quraisy masih lagi tidak mahu mengikut Nabi SAW. Maka kat sini sebenarnya orang-orang bawahan ni, masyarakat biasa, orang lemah ataupun orang-orang yang bukan kaya ni, sebenarnya mereka ada satu kepercayaan terhadap Nabi SAW. Tetapi asbab daripada hasutan pembesar Quraisy yang penuh dengan kesombongan menyebabkan mereka ni takut. Sebab apa? Nabi, bila contoh mereka ni masuk Islam, Nabi tak tawarkan kedudukan, Nabi tak tawarkan harta benda kan? Tetapi
Bagi pembesar-pembesar Quraisy, mereka gertak daripada ugut. Dalam mereka ni dan kedudukan yang lemah, maka tidak mereka mengikuti akan pembesar-pembesar Quraisy yang sombong. Maka mereka berdusta, tak mau percaya kepada Nabi ini, jelas menunjukkan kesombongan sebahagian di kalangan orang-orang Quraisy. Sebab tu soalan kat sini dia ada bentuk kehairanan. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, dan surah ini yang mana disebutkan dengan persoalan kaum musyrikin Mekah yang meragui dan mendustakan ayat-ayat Allah, seperti yang disebutkan pada ayat kedua, anin naba'il azim. Cuba perhatikan pada kalimah naba'il azim. Kenapa ayat ini tak disebutkan dengan jelas seperti yang disebut dalam tafsir, merujuk pada Al-Quran, merujuk kepada hari kebangkitan? Maka di sini kalau kita cuba perhatikan, berdasarkan pendapat Syekh Sa'id Hawa dalam kitabnya, iaitu kitab Asas Fit Tafsir, beliau menyebutkan kalimah naba'il azim ni kan, dia ada membawa maksud kepada Al-Quran kan. Naba'il azim ni maksudnya Al-Quran, berita besar itu adalah Al-Quran. Yang pertamanya bagi pendapat Syekh Sa'id Hawa dalam kitabnya Asas Fit Tafsir. Kenapa beliau menyebut begitu? Maka sebenarnya ada sesuatu yang kita boleh bincangkan bersama. Di antara lain maksud naba'il azim ni yang saya sebut dalam nota tu, pertama Al-Quran, yang kedua kerasulan Nabi, yang ketiga hari kebangkitan. Maksud daripada naba'il azim itu sama ada maksudnya Al-Quran ataupun kerasulan Nabi ataupun hari kebangkitan. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu, sebagai contoh, maksud Al-Quran dekat sini kan, Syekh Awal sebut naba'il azim ni sebenarnya Al-Quran tu. Yang menjadi persoalan utama bagi orang Arab Quraisy pada waktu itu, yang mereka tak percaya ni, ialah apa yang Nabi ucap ni, apa yang Nabi sampaikan, ayat-ayat Allah ni. Maka kalau kita perhatikan bagaimana orang kafir Quraisy ni, bila Nabi sampaikan ayat-ayat Allah ni, mereka menghina akan Al-Quran. Perkara ini boleh sama-sama kita rujuk. Baik, lihat pada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, iaitu pada ayat keempat. Surah Al-Furqan ayat keempat, muka surat 360. Okey. Ni untuk panduan lah. Cuba rujuk sampai ada Quran surah Al-Furqan ayat keempat, iaitu muka surat 360. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifkun iftarah wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Maksudnya, dan orang-orang kafir berkata, apa kata orang kafir? Al-Quran ni tidak lain hanyalah pembohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sesungguhnya mereka telah berbuat zalim dan berdusta besar. Dia bertomah pula kepada Al-Quran. Dah banyak lagi ayat-ayat yang lain, cuma kita nak fokus pada kat sini. Di antaranya apa yang disebut sebagai naba'il azim ini, kata Syekh Sa'id Hawa, ialah merujuk kepada Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran ada menyebutkan betapa orang-orang kafir Quraisy ini menghina akan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa ni? Baik, maka kat sini persoalannya, ini sama-sama kita tadabbur ni. Kenapa orang kafir Quraisy bertindak sedemikian terhadap Al-Quran? Kenapa? Hakikatnya orang kafir Quraisy pada waktu itu, sebelum ni, zaman akhir kenabian, kerasulan, ialah pada waktu itu zaman Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita lihat kepada silsilah kerasulan kan, daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad ni, sebelum Nabi Muhammad ni, akhir sekali ialah Nabi Isa. Baik, soalan dia, berapakah tempoh jarak masa
kerasulan Nabi Isa dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab sirah banyak menyebut perkara ini. Tempoh jaraknya ialah lebih 600 tahun. Maka dalam tempoh 600 tahun, khususnya merujuk kepada orang Arab ni sendiri, kan, mereka ini bukan setakat 600 tahun, lebih daripada tu lagi mereka tidak dibimbing oleh mana-mana wahyu. Sebab bagi orang Bani Israel, iaitu bermula pada zaman Nabi Yaqub alaihissalam, iaitu anak kepada Nabi Ishaq, kan? Daripada zaman Nabi Yaqub sampai Nabi Isa ni, mereka ini dibimbing dengan wahyu. Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Mereka ni, kaum Bani Israel ini, berapa ramai rasul? Itu bawa rasul. Tak termasuk lagi nabi-nabi. Nak kata mereka ini dibimbing. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah disebutkan pada ayat akhir itu, kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub merujuk kepada orang-orang Yahudi. Okey, tu nanti kita sembang. Tak habis pula ni. Maka nak sebutnya kepada kita, orang Arab ni sendiri bukan setakat 600 tahun mereka tidak dibimbing oleh wahyu. Sebab itu mereka digelar Arab Jahiliyah. Mereka ini disebutkan lebih 5,000 tahun mereka tidak dibimbing oleh wahyu. Kenapa? Asal usul orang Arab ini ialah daripada susur galur keturunan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ada 2 anak. Yang pertama, ya daripada Siti Hajar, iaitu Ismail. Daripada Siti Sarah namanya Ishaq. Daripada Ishaq itulah yang berketurunan, iaitu Bani Israel, orang-orang Yahudi. Nabi Ismail, kalau kita ambil susul galur Nabi Muhammad SAW, disepakati dalam kitab sirah, bahkan dalam fiqhus sirah, Syekh Ramadan Al-Buti juga menyebutkan, iaitu Nabi SAW silsilahnya sampai kepada Nabi Ismail melalui tok wan Nabi yang bernama, atau datuk Nabi yang bernama Adnan. Sebab Adnan itu adalah cucu cicit kepada Nabi Ismail. Bayangkan berapa banyak generasi. Kalau ikutkan dalam fakta angkanya, lebih 5,000 tahun. Itu satu benda yang menyebabkan bila Nabi bawa satu benda yang baru, benda yang tak pernah mereka dengar, mereka tak mau terima. Jadi hakikatnya, orang kafir Quraisy ni kenapa mereka tak mau ikut? Sebabnya mereka tidak tahu kebenaran Al-Quran. Benda itu adalah benda yang baru. Dan ini juga adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jadi macam ni? Untuk kita sebenarnya, sebagai satu perbandingan. Hari ini, apa beza kita dengan orang kafir Quraisy? Apa beza kita dengan orang kafir Quraisy? Dulu mereka tidak menerima Islam disebabkan mereka pada waktu itu Al-Quran belum dibenarkan. Hari ini kita hidup, Al-Quran sudah diterima. Kita ni orang Melayu Islam di Malaysia ni, ataupun orang Malaysia lah yang Muslim ni, Al-Quran ni ada di setiap rumah. Masjid ni ada di setiap kampung, walaupun di pedalaman pun ada. Di Malaysia ni setiap masuk saja waktu solat azan dikumandangkan. Tetapi kenapa masih lagi ada di kalangan kita yang tak mau ambil peduli tentang Al-Quran? Bukan sahaja tidak mahu tadabbur, bahkan ada yang masih tidak membaca dan juga tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi, apakah beza dan persamaan kita dengan orang-orang kafir Quraisy? Nak sebutnya hari ni, persoalan ni lemparkan balik pada kita ni. Sebab ayat Quran ni bukan hanya nak sebut pasal orang kafir Quraisy, bukan nak sebut hanya pasal Nabi. Ayat Quran ini bila kita baca ayat itu tentang kita. Jadi persoalan kat sini, bila kita baca Quran, apakah kita punya reaksi kita terhadap Al-Quran? Berapa banyak kita baca setiap hari?
Bila kita baca, faham tak ayat Al-Quran? Bila kita baca dan tengok terjemahan, bila kita faham, kita amal tak ayat tersebut? Dan kita cuba tak sampaikan kepada orang lain apa yang kita baca, apa yang kita faham tentang Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran ini hanya sebagai penghias di dinding, letak dalam frame. Ayat 1000 dinar, ayat kursi, ayat 3 ko dan seumpamanya. Bahkan bila kita baca Quran, ada rasa gerun tak? Ada rasa takut tak? Maka dekat sini, kalaulah kita nak memberikan perbezaan antara kita dengan orang kafir Quraisy, sebenarnya orang kafir Quraisy dulu, senang kata orang Arab dulu ni lah, mereka terbahagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok orang yang beriman, dipanggil sahabat. Kelompok yang kedua dipanggil kafirun ataupun musyrikun, merujuk orang-orang kafir Quraisy, juga di kalangan mereka yang di Madinah juga, dan juga mereka yang awal sempat bertemu dengan Nabi SAW. Maka di sini sekurang-kurangnya mereka, yakni orang Arab dulu ni, musyrikun ini, walaupun mereka itu tidak mengikut ataupun tidak beriman kepada Nabi, tetapi mereka mempercayai akan adanya Tuhan. Mana buktinya? Maka kat sini cuba kita rujuk dalam surah Al-Hijr pada ayat 96. Surah Al-Hijr ayat ke 96. 96 muka surat, okey, muka surat 267. 267. Okey. Cuba rujuk surah Al-Hijr pada ayat ke-96 muka surat 267. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini di antara ayat ya. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun, iaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Baik. Mereka percaya, nak katanya Allah Ta'ala tu ada, kan? Tetapi mereka masih lagi mengambil sekutu bagi Allah, iaitu sembahan-sembahan selain daripada Allah. Nak katanya teruk tak teruk orang Quraisy ni, mereka masih lagi percaya adanya Allah, kan? Maka kat sini lagi teruk umat Islam pada hari ini, masih lagi ada orang yang masih berteka-teki, masih lagi nak buat eksperimen, masih lagi ada yang mempersoalkan Allah ni wujud ke tak wujud. Maka perkara ini ada sesuatu yang lagi teruk daripada orang kafir Quraisy. Maka sebab itu kita melihat bagaimana orang disebut dalam Quran ya, ayat ke-100 dalam surah At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, ila akhir ayat. Nak sebutnya golongan orang Arab yang beriman ini, mereka ni as-sabiqunal awwalun, baik di kalangan muhajirin maupun ansar. Mereka ini, kenapa mereka ini jadi orang yang beriman? Bila mana Nabi kata mereka sami'na wa ata'na, bila mana turunnya ayat pengharaman secara total tentang Arab, maka terus mereka pecahkan tempayan-tempayan Arab di rumah mereka. Bila turun ayat berkata tentang hijab, tutup aurat, maka terus mereka koyakkan lansir rumah mereka untuk tutup aurat mereka, kan? Tidak ada kata tidak ada tangguh-tangguh. Maka dekat sini, bila mana kita baca Al-Quran kan, tapi masih lagi tidak beriman sepenuhnya, masih lagi dalam keadaan kita tidak mengenal Tuhan, masih lagi kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka di sini bila kita baca Quran, pernah tak sampai satu ketika kita menangis? Ataupun pernah tak satu ketika kita cuba renung pada ayat ni, ya Allah, kenapalah susah sangat aku nak buat kebaikan, ya Allah, kenapalah aku ni begini dan begini. Saya nak kongsikan satu kisah, kan? Bagaimana ada seorang sahabat Nabi, iaitu yang bernama Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Ansar, kan? Orang yang menetap di Madinah. Abdullah bin Rawahah ni satu ketika, waktu tersebut isterinya sangat macam pelik lah dengan kelakuan suaminya. Tiap-tiap malam pasti suami dia menangis.
Tapi tak berani nak tanya kenapa kamu menangis. Kalau orang perempuan menangis ataupun anak-anak kecil menangis ni biasa. Tapi kalau suami, kalau bapa menangis ni luar biasa ni. Kan? Jadi sampai satu ketika isteri ni pun tak tahan dah, dia nak tanya juga kan. Sebabnya setiap kali dia tengok tempat pembaringan suami itu Abdullah bin Rawah ni basah kan. Basah dengan linangan air mata tu menyebabkan basah tempat pembaringan tu. Maka dia pun tanya, "Wahai suamiku, apakah yang menyebabkan engkau sebegini?" Maka jawab Abdullah bin Rawahah, "Sesungguhnya tiap kali aku membacakan ayat ke-71 dalam surah Maryam." Tuan-puan boleh buka Quran, buka surah Maryam ayat 71. Kalau kita sekali baca, kita tak rasa apa pun. Tapi bagaimana mendalamnya tadabbur Abdullah bin Rawahah menyebabkan dia sentiasa menangis. Nanti boleh buka, saya cuma nak ringkaskan. Boleh buka ayat tersebut. Bila dia baca ayat tersebut, dia terfikir, inilah dia satu-satunya ayat yang ada kaitan dengan titian sirat dalam Quran. Dalam hadis banyak berkaitan tentang titian sirat, tetapi dalam Quran tidak ada yang merujuk secara jelas. Tetapi satu-satunya ayat mengingatkan kita tentang titian sirat ialah ayat 71 dalam surah Maryam. Maka bila balik Abdullah bin Rawahah membacakan ayat ini, maka dia akan menangis terseksa. Lalu pada waktu itu isterinya bertanya, "Kenapa engkau menangis?" "Sebab aku takut akulah orang yang tidak berjaya melalui titian sirat itu." Kalau tak berjaya lalu, apa maksudnya? Jatuh ke dalam neraka. Allahu Akbar. Maka adakah begitu bila kita membacakan ayat-ayat Al-Quran? Maka di sini saya nak kongsikan, sepatutnya bagaimana kita sebagai seorang beriman, kita membaca Quran hari-hari. Sepatutnya bagaimana kita dengan Al-Quran, tindak balas kita dengan Quran. Sepatutnya seperti yang disebut dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Jadi boleh rujuk surah Al-Anfal ayat kedua muka surat 177. Baik, saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun." Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya mereka kepada Tuhan mereka bertawakal. Baik, muslimin sebab yang dirahmati Allah, kita cuba usaha bagaimana kita nak capai keadaan yang sebegitu. Jadi perkara ini adalah perkara yang sepatutnya kita sedar kan. Cuma dalam kita tadabbur akan ayat Nabail Azim ini, para ulama menyebut yang menjadi khitab, persoalan khusus dalam surah ni bukan hanya Al-Quran, tetapi yang paling utama ialah hari kebangkitan. Sebab tu dalam nota saya bracketkan hari kebangkitan itu. Memang tak sebut ya hari kebangkitan dalam ni, tetapi dia menjadi tema utama dalam juzuk amma. Nanti kita akan jumpa ada kalimah yaumul fas, ada yaumul qiyamah, ada tammatul kubra, ada sebut tentang hari kiamat, macam-macam kan? Maka sebab itu para ulama menyebut bahawa Nabail Azim ni yang paling utamanya dia nak sebut tentang hari kebangkitan. Jadi dalam Al-Quran banyak kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang menyebut tentang hari kebangkitan. Sambungan ayat. Sebab itulah dalam Al-Quran kita boleh rujuk pada nota surah Al-An'am ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu mimab'utsin." Mereka mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini sahaja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Tengok, orang-orang kafir Quraisy, mereka tak percaya yang hidup ini selepas daripada kehidupan dunia ada hidup semula, iaitu hidupan di
hari akhirat. Maka ayat ini menyebutkan kepada kita. Jadi sebab itu dalam Al-Quran sendiri sebenarnya kalimah naba'il azim tersebut memang merujuk kepada hari kebangkitan. Cuba rujuk dalam surah Al-Jasiyah ayat 32, Allah Ta'ala berfirman, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, iaitu pada satu hari yang besar. Tengok hari yang besar, yaumin azim, merujuk pada hari apa ni? Disebut dengan jelas yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Jadi di sini jelas ya, dalam Quran sebut dengan jelas. Cuma kita je kalau tak cari, kita tak tadabbur, kita takkan tahu. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah, lagi apa yang cuba saya nak kongsikan di sini ialah bagaimana pada ayat 1 dan 5 ini sebenarnya nak membongkarkan kepada kita keadaan orang Arab Quraisy bila mana Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Jadi ada disebutkan karakter Arab Quraisy yang meragui dan mendustakan ayat Allah. Di antaranya, boleh sama-sama kita rujuk surah Ad-Duhan ayat 43 dan 44, iaitu pada muka surat. Sebagai catatannya, saya tak sempat nak salin dah ni, lebih masa dah ni. Boleh cari surah Ad-Duhan ayat 43 dan 44, muka surat 498. Ayat ni tentang apa ni? Nanti cuba rujuk balik ya. Ayat ni tentang Abu Jahal mengolok-olok akan ayat tentang pohon zakum. Pokok zakum ini pokok yang ada dalam neraka. Maka apa yang dia buat ni? Dia ambil satu batang pokok yang ada di tempat dia tu, maka dia ambil, ni ya pokok zakum. Aku makan. Maksudnya dia nak memperolok-olokkan apa yang Nabi sampaikan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dalam surah Al-Mudaththir ayat 30, boleh rujuk dalam Quran muka surat 576, muka surat 576. Abu Jahal juga mengolok-olok ayat tentang malaikat penjaga neraka Sakar, kan? Ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, alaiha tis'ata asyar, bilangannya ada 13. Malaikat Zabaniyah tu bilangannya 13. Apa kata Abu Jahal? Dia kata 19 sahaja, tis'ata asyar, 19 sahaja, maka aku sendiri akan melemparkan mereka. Tu punya, nak katanya Abu Jahal ni memperolok-olokkan. Jadi sebab itu Allah Ta'ala memperingatkan pada ayat ke-9 surah Al-Jasiyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha khuzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Dan apabila dia mengetahui barang sikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Mereka lah yang memperoleh azab yang menghinakan. Jangan mudah-mudah untuk pertikai ayat Al-Quran. Jangan pernah sebut ayat Quran ni sekian. Itu kalamullah, bukan ayat yang dibuat oleh manusia. Jaga-jaga, kena berhati-hati. Dan akhir sekali, kalau kita nak melihat, iaitu pada ayat 4 dan 5, Allah Ta'ala berfirman, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Jadi apakah yang kita boleh tadabbur? Inilah sebenarnya balasan kepada orang Arab Quraisy yang meragui dan mendustakan ayat Allah. Dalam kaedah bahasa Arab, perkataan kalla yang ada pada ayat 4 dan 5 tu, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, itu kalla ni disebut sebagai huruf zajrun, maksudnya cercaan, teguran, peringatan. Jadi Allah menegur mereka, yakni orang-orang kafir, atas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Maksud tak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian dia mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui apa yang Nabi SAW habarkan kepada mereka. Jadi sebenarnya ayat ini, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, ni juga dijawab dalam surah ini, iaitu merujuk pada ayat ke-17. Nanti buka dalam nota ni sampai ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari
keputusan. Yaumul Fasl ni menyebut pada hari berbangkit itu adalah hari yang telah ditentukan masanya. Nak katanya, kok mana pun kamu ini akan bertemu pada hari tersebut. Sebab itulah dalam surah At-Tur ayat 13 dan 14 Allah Ta'ala berfirman, yauma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, apa dia? Hadhihin nar, inilah dia neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Nah, apa lagi yang perlu untuk kita risaukan dengan ugutan daripada orang kafir? Ini adalah janji dan jaminan daripada Allah Ta'ala kepada siapa? Kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, pasti mereka akan dibalas. Baik, sebagai penutupnya untuk sama-sama hari ini kita tadabbur, kita sembang tentang Naba'il Azim, perkara besar. Bahkan perkara besar yang disebutkan ini adalah Al-Quran. Jadi saya buat contoh, gambar yang ada pada nota tersebut ialah merujuk kepada tsunami. Kita sudah ada pengalaman dengan tsunami, walaupun hanya tempiasnya yang berlaku di Aceh kena kepada kita pada tahun 2004 kalau tak silap saya. Bagaimana keadaan tersebut? Kita yang duduk di tempat yang bukan yang kena tempias tsunami itu, contoh macam saya duduk di Pahang waktu tersebut, tak tahu menahu pun kecuali tengok berita. Buka TV1, TV2, TV3, mana TV pun sebut benda yang sama. Berita ni adalah berita yang besar, berita yang gempar. Bagaimana keadaan kita pada waktu tersebut bila mendapat satu berita yang besar? Waktu tu pastinya kalaulah kita duduk berdekatan, contohnya duduk berhampiran, contoh negeri Kedah ke Pulau Pinang pada waktu itu, sudah pasti mereka ni akan buat persiapan. Koklah ada sekali lagi ke gelombang ke, mereka yang duduk berhampiran dengan pantai ataupun sedikit yang tak kena lagi ni, maka mereka akan segera berpindah ke tempat lain, tempat yang tinggi dan seumpamanya. Keputusan waktu tu kita perlu meletakkan, membuat satu keputusan. Macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Sudah pasti pihak pemerintah, pemerintah baik di kerajaan pusat ataupun di kerajaan negeri, mereka bertugas lumus untuk menyelesaikan masalah. Jadi bila kita lihat situasi kan, siapa pernah tengok berita dan mungkin imbas balik kejadian yang berlaku, ada yang meninggal dunia dan sebagainya, rumah-rumah ada yang ranak dan sebagainya, maka apakah kesan pada diri kita? Masya Allah, kita selalu duduk main kat pantai, tiba-tiba satu ketika berlaku tsunami, tempat yang seronok itu menjadi tempat yang penuh dengan duka cita. Maka bila kita tengok suasana macam tu, apakah kesan pada diri kita? Dan juga bagaimana keadaan orang-orang lain dan juga keadaan sekeliling bila berlaku keadaan seperti itu. Maka apakah tindakan kita bila dah tahu keadaan macam tu? Bagaimana keadaan kita untuk masa yang akan datang? Adakah mustahil ataupun tak mustahil yang satu masa nanti akan berlaku lagi tsunami? Maka sudah pasti kita dah buat persediaan. Maka di sini, bagaimana pula dengan Al-Quran? Yang disebut sebagai Naba'il Azim ini di antaranya adalah merujuk kepada Al-Quran. Jadi persoalan yang sama ni, bila kita dengar berita besar ini, dalam Quran ni sebut tentang apa? Dalam Quran sebut tentang dunia, tentang akhirat. Dalam Quran sebut tentang pahala dosa. Dalam Quran sebut tentang syurga neraka. Dalam Quran sebut perintah dan juga larangan. Maka bila kita tahu yang Al-Quran itu adalah berita yang besar, adakah hanya memadai dengan kita baca satu muka katup ataupun tutup, ataupun hanya dengar? Ataupun pada waktu ini setelah kita tadabbur ini, kita sedar bahawa kita bukan hanya baca Quran ketika perlu, tetapi sebaliknya kita sentiasa perlu kepada Al-Quran sebagai bentuk bimbingan, sebagai bentuk solusi kepada masalah. Jangan ada masalah baru kita cari Quran, tetapi percayalah, orang yang sentiasa bermulazamah sentiasa dengan Al-Quran,
pasti akan diberikan jalan keluar, solusi kepada masalah. Maka sebagai penutupnya, saya membacakan kata-kata daripada Imam An-Nawawi rahimahumullah. Mudah-mudahan kita dapat inspirasinya. Kata Imam An-Nawawi, demi Allah, aku tidak tahu di mana aku boleh berhenti, sebab setiap kali aku ingin berhenti, ianya masih ada sambungan ayatnya yang boleh ditadabbur lagi. Imam An-Nawawi sebut bila mana dia membaca Al-Quran kan, dia tak tahu nak berhenti kat mana. Bila dia baca, makin banyak perkara yang dia boleh ambil manfaat. Ianya seumpama mata rantai kan? Ini masih ada sambungan ayatnya yang boleh ditadabbur. Aku fikir sudah habis, tetapi apabila tadabbur lebih mendalam, akan berjumpa lagi sambungan kepada ayat-ayatnya sehingga merasa tidak akan pernah boleh khatam akan Al-Quran. Hari ini berapa kali kita pernah khatam Al-Quran dalam kehidupan kita? Dan berapa kali dalam kehidupan kita, kita benar-benar memahami Al-Quran? Saya bukanlah yang terbaik untuk berkongsi, tetapi apa yang saya kongsi ini salah satunya dengan tujuan untuk saham akhirat saya, untuk saya juga bila saya baca banyak kali diberikan peringatan pada diri dan juga kepada tuan-puan yang sertai. Terima kasih sampai ke hampir 1 jam setengah. Ustaz kata 1 jam je ni sampai 1 jam setengah, tak apa ke? Jadi kalau ada siapa soalan, apa-apa pertanyaan tak dapat ke, boleh ulang balik video ni, kemudian nak tanya dekat dalam grup pun boleh, insya-Allah. Jadi hanya sekadar ini untuk kita sama-sama kongsi. Yang baik semua datang daripada Allah, yang kurang lemah tu kelemahan ilmu saya dan juga penyampaian. Maka insya-Allah jika kita diberikan kesempatan lain, kita akan masuk pada segmentasi surah yang kedua, iaitu ayat ke-6 hingga ayat ke-16 berkaitan tentang penciptaan alam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita akhiri dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhan 'arifin wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa kedua ibu bapa kami. Ampunilah segala dosa guru-guru kami. Ampunilah segala dosa pasangan-pasangan kami. Ampunilah segala dosa anak-anak kami. Ampunilah segala dosa sahabat handai kami. Ampunilah segala dosa muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu yang lemah. Sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu yang zalim. Sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu yang zalim. Tak kala mana Engkau kurniakan kami nikmat-nikmat-Mu, sedangkan kami masih lagi lalai, sedangkan kami masih lagi bergelumang dengan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya dosa kami merimbun ya Allah. Sesungguhnya dosa kami menggunung tinggi ya Allah.
Ampunilah segala dosa-dosa besar kami. Ampunilah segala dosa-dosa kecil kami. Ampunilah segala dosa-dosa yang kami sedar maupun tidak sedar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha menerima taubat. Dan sesungguhnya Engkaulah yang Maha memperkenankan hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya ada di kalangan kami yang menderita kesakitan, sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya ada di kalangan kami yang masih lagi dibebani hutang, permudahkanlah untuk mereka melangsaikan hutang-hutang mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya ada di kalangan kami yang masih bersengketa, damaikanlah di antara mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya ada di kalangan kami yang masih lagi jahil, yang masih lagi bergelumang dengan dosa, campakkanlah hidayah dan taufik-Mu kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami merayu, ya Allah, hanya pada-Mu kami mengharap, ya Allah, hanya pada-Mu kami bergantung harap, ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabak COVID-19 ini, ya Allah. Semoga dengan keamanan daripada penyakit ini dan wabak ini, kami mampu untuk menjalankan tanggungjawab kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Semakin kami menginsafi diri, ya Allah. Ya Allah, sejahterakanlah diri kami, keluarga kami, masyarakat kampung kami, negeri kami dan negara kami ini, ya Allah. Perkenankan hajat kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.